Soalan pertama, adakah bersiul itu haram atau tidak digalakkan dalam agama? Adakah ada peristiwa dalam agama berkaitan bersiul? Ramai yang cakap bersiul ini panggil syaitan. Betul tak? Dia tanya bersiul ni haram ke tak? Ulama kata bersiul ni makruh, bukan haram. Kemudian pula ada cerita tak tentang bersiul ni yang jadi makruh? Ada. Iaitulah Abu Jahal. Dia upah budak-budak kulit hitam. Faham? Supaya pergi bersiul dekat Nabi mengajar. Buat bising dengan bersiul. Nak? Ganggu lah. Nak? Supaya majlis Nabi mengajar ni terganggu dengan bersiul dan bertepuk tangan. Faham? Jadi kalau kita bersiul ganggu orang, tujuan nak ganggu orang, jadi haram. Kalau bersiul saja-saja suka gitu, makruh. Faham? Kemudian betul tak bersiul ni panggil syaitan? Tak ada nas yang kata begitu. Soalan seterusnya. Apa dia keredaan Allah? Macam mana nak dapat redha dari segi perbuatan harian? Apa beza antara kubur dengan alam akhirat? Redha ni bahasa Arab, Melayu maknanya suka. Bukan suka ketawa, suka hati. Tapi Tuhan ni jenis tak ada hati. Mana Tuhan suka kepada kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha daripada mereka, mereka pun redha daripada Allah. Maksudnya kita kena redha, iaitu segala yang Allah takdirkan ke atas kita, kita tidak marah kerana ini ketentuan daripada Allah. Walaupun kita berusaha untuk melepaskan diri daripada kesusahan yang Allah timpakan, tetap hati kita suka. Nampak? Atau panggil redha daripada kita. Siapakah yang Allah redha? Iaitu orang-orang yang takut ke dia. Zalika liman khasyiya rabbah. Jelas lalu dah. Yang demikian itu dapat keredaan Allah bagi mereka yang takut Tuhan. Takut kan ni macam takut atui, takut gitu. Kan? Menunaikan segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram, yang dilarang. Apa beza alam kubur dengan alam akhirat? Jawapannya sama macam Kemamang dengan Terengganu. Kemamang tu satu bandar. Dan Terengganu itu negeri yang ada dalam dia, Kemamang. Maka alam kubur itu satu dari tempat permulaan yang dilalui dengan bermulanya hari akhirat. Jadi akhirat maknanya akhir bagi dunia dan akhir bagi seseorang. Bila kita mati itulah akhirat. Maka akhirat kita bermula. Dia banyak. Terengganu ni luah. Siapa mula-mula sekali, Kemamang dulu. Ada Pahang. Lepas tu Kemasik. Lepas tu Keter. Lepas tu Paka. Lepas tu Dengung. Lepas tu Marang. Lepas tu Terengganu. Lepas tu Besuk. Maka alam akhirat kita juga lalu dengan alam barzah dulu. Lepas tu dibangkitkan di satu padang. Lepas tu dihalau ke padang mahsyar. Lepas tu timbang surat tang amalan. Diberi buku masing-masing. Dibalas kejahatan-kejahatan zalim sesama hamba. Kemudian ada titiang, ada kolam kausar, ada syurga neraka. Anak saya beli lori angsuran riba. Saya ni ayah, saya Abi kerja sama. Adakah saya kena riba juga? Terang kau sedikit. Dia kerja dengan anak dia beli lori buat ansuran riba. Dia ni kena riba kok. Tak kena lah mu, bukan mu buat pinjaman hutang riba, anak mu lah yang berdosa. Faham tak? Ni yang dipanggil debu riba. Debu riba ni siapa yang kena tidak berdosa. Faham? Cuma keberkatan itu kurang. Hak Nabi kata akhir zaman tak buat riba pun kena debu riba. Maksudnya kita ni yang tidak melaksanakan riba. Bang, kita dah buat pinjaman riba tapi kena juga debu-debu ke mana? Dah kawan kita buat pinjaman riba, kita naik kereta dia. Naik. Dah dosa ke tak? Dah dosa tu. Faham? Yang berdosa masih dia akad buat pinjaman. Setuju dengan buat pinjaman riba. Hak tu dosa. Faham? Tengah semayang saya teringat Tok Imam pakai kereta riba. Makan riba. Adakah batal semayang saya? Tak batal. Dia panggil hanyut. Nampak tak? Hanyut. Duk ingat tak kening. Macam orang mabuk kau hanyut. Nak? Soalan seterusnya.
Seorang ibu berhasrat nak menyerahkan bayi yang bakal lahir oleh anak hasil hubungan luar nikah. Tapi orang yang ditawarkan tak sanggup terima. Atas alasan tak sanggup jaga batasan aurat. Apabila anak sebut dewasa, tidak sanggup menerima kerana nasabnya yang kurang baik. Apakah pandangan? Jadi masalah kalau ambil anak akak, sama ada anak akak itu anak luar nikah atau anak yang sah nikah. Ambillah yang belum sampai 2 tahun. Jikalau anak kita ialah perempuan, faham? Maka nak jadi mahram dengan kita, senang masalah aurat, kita susukanlah dengan susu adik-beradik kita. Kita lelaki nak ambil anak akak, puang. Time kakak kita, adik kita puang ada susu, ambil budak tu, faham ke? Nampak? Maka dia akan jadi anak saudara susuan kita. Sama macam anak saudara. Duduk dengan kita, hukum anak saudara. Faham? Tak payah tutup rambut. Boleh kemar ratung dalam rumah. Kalau anak itu lelaki, masalah pula dengan isteri kita. Faham? Bila besar, maka berikan susu dengan anak beranak isteri kita. Itu cara dia. Nak? Kemudian pula ada yang kata anak-anak zina ni berasa tak molek. Anak zina tak ada salah. Yang salah dua ibu bapaknya. Bila masa zina tu, lepas zina dia taubat dah, hilang belaka dah lah, sesal masalah. Jadi jenis Melayu ni siapa habis tu renang, duduk pakit. Nak anak zina ni. Kan orang bertaubat dah kan? Susah apa? Nak duduk okit lagi. Mak ayah dia masa dia berzina tu, mak ayah dia melakukan dosa besar. Lepas tu kalau dia bertaubat dah, jadi bertaubat wajib tu tak TV3. Dah wajib tu dah husnuzan ni, dia orang taubat dah. Nah, maka dak ayah duk kutuk lah perbuatan penzina tu. Apatah lagi anak tak ada kena-mengena tu. Nah, bagaimana sebuah pertunangan dianggap putus? Adakah cukup hanya melapar kita putus sajalah atau memulangkan cincin pertunangan? Bertunang ni adalah satu perjanjian akan berkahwin. Dan perjanjian itu boleh kita batalkan. Contoh kita kata kita putuskan pertunangan. Saya tidak mahu lagi kepada awak. Saya putuskan pertunangan. Kita sedang sekarang sudah putus. Dan yang seumpama dengan itu. Maka dikira putus. Bukan balik cicing. Cicing tak boleh ambil balik. Faham tak? Melainkan kita buat lapas. Masa beri cicing pertunangan, kalau tak jadi nikah, kena pulang balik. Maka yang menerima kata saya bersetuju. Maka kalau tak jadi nikah, baru wajib pulang semula. Nah, ramai sangat yang ambil balik bila tak jadi nikah. Tu hadiah dah kan? Nah, boleh terima ambil balik tak? Tak boleh, jangan awak lapor kan? Nah, ambil balik, minta mula cicingnya. Nah, ada orang pun tak mau juga. Biung lepor larakang. Nah, apa pergi minta mula? Dah tak jadi dengan dia, tak ada jodoh. Tu hadiah dia lah. Jadi muri tu kerana mu suka ke dia, dan ni tak jadi mu nak peci pula ke dia. Tak payah peci lah. Nak? Pandai minta, tu wanggo pun tak minta mula. Tuan dia kata, ada tinggal takkan nak kok. Balik pula. Nampak? Ni kata Melayu. Faham baik ulama kata masa kita nak beri cicing, nak beri kain masa hari tunang tu lapas. Ini adalah dengan bersyarat jikalau jadi berkahwin. Kalau tidak jadi berkahwin, hendaklah dipulangkan semula. Baru boleh ambil balik. Dah ada tak kalau lepas gitu? Tak ada, dah ambil mula apa? Basah sangatmu. Nak beli hak lain ya. Nak beli ke dia lah, rezeki ke dia tu. Dari tak mau bakar dah, nak jual, kuanda dia lah. Hadiah dia kan. Terangkan maksud yang jelas mas kahwin dengan hantaran. Mas kahwin ni maknanya diwajibkan oleh Quran. Wa atuhunna sadaqatihinna ni lah. Dan hendaklah kamu datang, yakni berikan kepada isteri kamu itu mas kahwin sebagai wajib. Itu wajib dalam Quran. Hantarang ni bukan mas kahwin. Perjanjian yang berlaku dalam adat orang Melayu. Nah, tak apalah kalau nak nikah dengan anak kita, atau orang dia RM1,000. Kita setuju tak? Setuju makna kita berjanji. Lepas tu kita tak mau bayar, tidak menunaikan janji. Munafik. Dia tak ada kait dengan soal nikah. Hak nu kait dengan soal nikah. Apa dia? Mas kahwin. Sunat sebut dalam akad. Nah, walhasilnya kita balik kepada sunnah
dah payah sebut hantarang-hantarang. Katakan hantarang 5,000, buat sebagai mas kahwin. Faham? Kerana hantarang tu harta juga. Jadi daripada ada 2 mas kahwin, syukur 25 riyal. Lepas tu hantarang syukur pula. Jadi cokah semakin habis. Ambil biar jasuh dalam sunnah belaka, kira nak buat berani. Nampak? Kita kira RM5,000 mas kahwin. Tak? Itu masalah mak ayah ni dah. Mas kahwin boleh ke pengantin. Hantarang tu nak ke mak ayah. Nak? Mak ayah tak macam mana? Mak paling haliang. Mak ayah aku benci. Nampak? Ngada-ngada dia. Lepas tu mak jangan campur dalam urusan perkahwinan. Dia urusan dapur. Nak buat ayam berapa ekor, bawang berapa guning, mak tiger berapa lori, bagian mak tu. Nak, ni kita tak kenang asal, aku tak kenang. Mu jangan deraka ke mak. Ramai mana kena taktik tu. Anak ni takut deraka, tak nikah. Padahal tak wajib taat kepada mak dalam masalah memilih pasangan hidup. Faham tak? Ni jadi masuk ke mak. Jadi dalam Melayu ni, masuk hari satu hukum rekaan. Kalau mak tak kenang, kalau kita nikah kau, anak deraka. Mari duana gitu. Faham? Jadi tak jadi nikah, macam-macam hal berlaku. Kerja ayah kan tu kenang tak kenang. Ingat nak senang mudah cara, suruh dia pergi bawa makan angin. Dan ada orang nak kira berapa belanja semua, ambil mak tu buat pergi makan angin. Kamera halang mana biar tak ada di rumah. Jadi mudah urusan. Betul tak? Senang dia tak ada, tidak pohak-pohak dia. Nak dia serba diri, serba duduk, nak tu, nak ning, nak tu, nak ning. Dia tak mau pergi kat pergi, kurunglah gobok. Adakah saudara antara adik-beradik boleh putus jika berlaku perselisihan faham? Seperti dia kata antara kita putus saudara. Tak putus. Dan hukum orang yang berkata berdosa besar. Soalan seterusnya. Ibu bapa cerai mahkamah syariah suruh ibu jaga. Tapi ibu tak mau bagi ayah ambil anak. Ayah tiada peluang didik anak. Kalau anak tidak mau solat, tidak tutup aurat, ayah dia, ibunya satu orang yang kena tanggung dosa anak itu. Dalam Islam bila bercerai ada anak, maka hak hadanah, artinya penjagaan anak duduk dengan ibu. Automatik. Melainkan dengan sebab salah satu 3 perkara, maka ibu tak layak dapat pembelaan. Hak hadanah. Yang pertama, ibu tu berkahwin dengan suami baru. Dia tak dapat bela anak tu. Duduk dengan ayah. Yang kedua, ibu tu berpindah sejauh hak boleh musafir qasar jamak daripada tempat negeri hak berlaku perceraian. Maka hilang gugur hak penjagaan. Yang ketiga, ibu itu bersifat atau berkelakuan akhlak yang tidak baik. Seperti jadi GRO, tukang tuang arak, atau isyak dadah dan sebagainya. Tak ada hak penjagaan anak. Dan bila hadanah itu hak dapat kepada ibu, maka suami atau ayah boleh mengambil anak untuk bawa berjalan ataupun pergi ke mana-mana dan dihantar semula kepada mak. Mak yang halang ni berdosa besar dan tidak diterima amalannya. Seorang ibu yang halang jumpa anak dengan ayahnya sendiri. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Faham? Bila cerai, duduk dia, dakwi jumpa ayah. Faham? Nak mari tengok, takut. Dah laki baru ada. Laki baru, mesti ada tanduk khubadah. Nak mari dekat, tak berani. Kalau dalam solat jemaah, jarak antara makmum semakin jarak renggang-renggang. Apa yang perlu kami buat bagi mengelakkan syaitan mencelah antara makmum? Dia lokih benar, jauh benar makmum. Sampai dekat sepa seorang duduk. Jawabnya, biarlah bersentuh bahu. Bukan satu tu sampai teleng bahu. Maknanya jangan ada renggang. Jangan duduk jauh-jauh. Bila ada duduk jauh-jauh, maka syaitan akan mudah mencelah lalu menghasut kita supaya tidak khusyuk. Waktu merapatkan saf adalah satu perkara yang penting di dalam semayang jemaah. Macam mana nak tayamum? Tiada air. Mayat kemalangan hancur muka tangan, hancur separuh. Tayamum tak ada sebab tak ada air. Tayamum nak tayamum lagu mana sebab tak ada air? Tayamum ni tepuklah debu ke tanah. Tepuk tangan ke tanah. Biar lekat debu. Niat bertayamum. Akak sapu muka ni. Dia tak buat macam air wuduk. Air wuduk ni kena rata api.
Tayamum tak. Dengan lalukan saja biar rata gitu. Kan you buat macam bedok. Dia rata habis gitu. Jadi monyet jadi. Biar kata janganlah buat sebelah dah soft. Tepuk itu biar kena belaka ni. Lalu gitu. Sebelum tu kalau banyak sangat boleh tepuk pula buang. Banyak sangat. Faham? Lepas tu tangan pula. Tepuk kedua, tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku. Semayang lah. Begitu juga mayat hancur, tangan hancur separuh, muka hancur belaka. Kalau tak tahu mayat tu maknanya kat mana kepala, mana kaki, mana muka, basuh kalau mandi hancur. Maka ulama kata ambil 2 kali tepuk, letak kat mana-mana pun kira sah. Tepuk yang pertama kira kena muka, tepuk yang kedua kira kena tangan. Faham? Soalan seterusnya. Dia kerja penyelenggara menara TMB di puncak bukit. Ada masa tak sempat solat maghrib dan isyak. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Boleh qasar dan qada tak? Wuduk boleh tayamum tidak? Wuduk boleh tayamum mana pula? Wuduk boleh tak tayamum? Benda soalan. Jawabnya, kita kena naik pencawang, pasang kabel. Takkan nak turun pencawang bukan 5 kaki. 100 kaki tinggi. Nak naik ke kat sejam. Jadi ketulang mana garik. Maka kalau kebetulan kalau kita nak turun, tak dah nak turun habis waktu dulu, wajib solat hormat waktu. Faham? Kalau tak ada wuduk. Kalau ada wuduk, wajib menghadap kiblat sekejap, takbir. Dan semayang isyarat. Faham? Katakan pakai ikat, belah pegang besi gitu. Takbir, cari kiblat, Allahu Akbar, baca Fatihah macam biasa, rokok, tunduk pada gitu sikit. Kalau ada wuduk, tak payah qada dah. Kalau tak ada wuduk, balik kena qada. Faham? Senang je. Soalan seterusnya. Sah tak korban dilakukan tidak 7 bahagian? Contohnya 5. Boleh, tak ada masalah. Tidak lebih pada 7. Bukan wajib 7. Tidak boleh lebih dari 7. Seekor lembu, seekor kubau, seekor unta. Mana ada 6 orang je? 6 orang. Seekor lembu. Tak ada 3. 3 orang. Tok Imam, Tok Bila, JKK. Alhamdulillah. Untung orang Alik Nung. Dia tak boleh lebih dari 7. Faham? Kurang tak apa. Bukan mesti 7. Kerana sekiranya daging korban telah diagih pada fakir miskin, tapi ada sedikit diberi kepada orang kafir. Menurut pendapat kau yang muktamad, kena qada balik daging itu kepada orang fakir. Faham tak? Lagu mana nak qada, nak cari duan ni, boleh ada jual sekilo daging korban. Tak ada. Beli kat pasar, ganti balik. Faham? Beri kepada orang fakir. Apa yang beri ke orang kafir? Sah ke tidak korban dilakukannya hanya sedikit daging diberi kepada orang miskin, selebihnya dimasak untuk dimakan kepada orang ramai? Jawabnya sah, tapi tak ada pahala. Tujuan korban untuk beri makan daging metah, bukan masak, kepada orang yang tak mampu membelinya. Fakir miskin. Orang fakir miskin dia tak pergi kat daging. Kalau pergi pun dia tanya kau, boy, tukang jual daging, bukan nak beli daging. Dia makan ikan gitu, tak ada mampu. Orang miskin. Maka tujuan korban ni supaya kita beri rasa setahun sekali dapat makan daging yang mereka tak mampu. Sebab tu Nabi daripada seekor unta, seekor kibah, hanya ambil sebesar segenggang saja. Dan selebihnya sedekah fakir miskin. Kita segenggang sedekah, sebeseng taruhlah peti. Tujuan nak cari pahala. Kalau mu nak makan, tak payah korban. Beli pasar. Betul tak? Beli makan wak lauk. Ni tak. Pada awak makan sebeseng. Ambil sikit, gici. Halus nipis je bola supit. Tak nampak. Orang tu kata, dah mana daging? Tu, mana tu? Lekat di supit. Nak gebang tak bodoh. Bodoh tu pasal apa? Pasal Nabi kata dah. Dan ulama kata, afdal ikut cara Rasulullah. Ambil sikit, patut banyak, makan orang fakir miskin. Tak ikut, dah bodoh cerdik. Dia kata bodoh.
Lepas tu kau bagi anak beranak, anak beranak tu lihat senang belaka. Dah mana dalam mulut orang miskin? Jadi benda hikmah korban, benda tujuan. Tujuan korban ni nak makan daging amal-amal ke beri daging kepada orang miskin. Biar faham baik. Dah. Dah berlaku tak? Tak berlaku. Tak apa. Tak solat. Daging yang telah masuk yang telah masuk daripada orang, adakah telah sah korban? Jawabnya sah. Perbuatan tu haram. Dia daging mentah. Daging hak masuk ni daging akikah. Daging korban dia kena mentah. Jadi balik payah habis. Sebab apa tak mau ikut Rasulullah? Sebab apa tak mau ikut ulama? Ni ibadat ni ikut ulama, bukan ikut kepala otak pun. Nah, kalau kata daging korban beri hak mentah, dan wajib diberi daging mentah kepada fakir miskin. Hak bagian mu tak apa, mu nak masuk nak buat roti canai pun. Bagi orang fakir miskin muwi hak gula tak sah. Kerana hak gula dia jual boleh tak? Tak boleh. Kalau beri hak mentah, dia boleh jual semula. Faham? Orang suruh mentah, dia beri hak masak. Suruh beri hak masak, dia beri hak mentah. Nampak? Jenis kerah kepala. Tak mau ikut orang. Boleh tak dukung, semayang dukung anak, alasan anak tu berakhir menangis. Nak sujud letak mula. Bagaimana seorang yang duduk tayat bersila, kaki tak boleh lipat. Kalau kaki tak boleh lipat, duduk guana-guana pun. Dia panggil darurah atau masyaqqah. Dah anak kalau menangis tak payah dukung. Melainkan kalau kita duduk dukung, dia jadi mati anak tu. Ataupun lari, langgar di lari, maka menjaga mudarat, boleh dukung. Dan jangan ada najis pada budak tu, dan jangan ada pergerakan yang banyak. Ustaz sebut dulu dalam kuliah dulu dah. Seorang boleh minta upah dari suami, adakah beri upah itu maka hapulah bagian pahala dia akhirat nanti? Tak tak api. Macam kita beri hutang ke orang, hutang ni bayar balik ke tak payah bayar dah. Maka kita beri hutang ke orang dapat pahala tak? Dapat pahala dia akhirat walaupun dia kena bayar balik. Faham lagi? Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kerja tu ada gaji tu, kerja pegawai kerajaan tu, kerja swasta tu ada gaji tak? Pulih-pulih JPJ tu ada gaji tak? Dah tentu tak ada pahala akhirat, dah ada gaji dah. Ada. Faham? Bukan tak ada pula. Mengapa surah Yasin dibaca ketika berlaku kematian? Boleh tak baca surah lain? Sebab Nabi kata, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca surah Yasin atas yang mati. Kita baca Yasin lah. Takkan Nabi kata, baca Yasin bagi yang mati yang mamu kita pun. Okey, kita baca surah Yusuf. Panggil 3 suku. Hukum wanita haid macam Quran. Jumhur ulama kata haram. Apa hukum tahlil? Tahlil ni kita sebut la ilaha illallah. Siapa kata la ilaha illallah, dia telah bertahlil. Sama ada akad kuih, tak akad kuih, pergi orang mati, orang hidup, orang tengah sihat, tengah sakit, dia kata la ilaha illallah. Budak ni apa dia gini? Dia tengok budak rambut pang orang tua-tua. Nak dah je tengok. Dia tu apa jadi gini wah, muasal burung. Tak. La ilaha illallah tu tahlil lah tu. Dah tahlil haram tak? Ngadak haram. Faham? Yang haram ni, yang tak betul ni, kita iktikad wajib kena buat, kena baca ramai-ramai kalau ada mati. Hak tu bid'ah. Lepas tu kena buat 3 hari, kena buat 7, kena buat 140 tu bid'ah belaka. Lepas tu ambil duit harta anak yatim pergi makan kat orang, haram belaka tu. Faham? Lepas tu orang niat nak pergi makan, bukan nak pergi tolong tahlil, nak baca kursi mati, baca doa, niat nak pergi makan ke darah. Nak. Malah nama amal. Ya dah tu. Malah nengah ada. Malah apang lewa. Ada orang. Ada 7 orang. Lu tak imam. Malah si minyak itu. Ada apa? Nampak sudah dah. Patut sama orang ramai tak ramai, betul tak? Kalau nak tujuan nak tolong si mati, sama ramai. Dok mana malam paun tak ramai. Malam biskut cotek tak ramai. Tak? Mana si minyak apa macam kau ceramah umur. Hak batu buruk itu jatuh tanah.
Patah kasut. Lama dah, betul tak? Patah kasut. Mana nama? Allah. Degung bunyi. Hak kawan tu kata boleh-boleh bunyi pengak tu. Pengak tu degung. Ni kubang darah untuk imam ni. Tapi doa bawah. Masa datang tu gatik doa bawah. Jatuh tu sekeping latar. Tak. Dah rumah hak naik 2-3 orang je. Dadanya 1000 malam namak. Nak jatuh seru rumah. Tu kata jadi ngaruk banyak. Tapi jangan tuduh kat orang. Tak ada keikhlasan. Kalau mu ikhlas kan ni malah ada sedak mu dak siapa. Tak, malah hak namak aduh. Bakal apa becek makin. Makin. Siap pakai beg. Jadi dalam bab tahlil tak usah kita ekstrim. Faham? Orang buat dengan molek dengan keadaan yang betul tak salah agaknya kata bila tak betul gitu. Faham? Yang nak buat pula jangan siapa lampau lebih daripada hukum syarak. Biar pertengahan. Kalau saya banyak PT, saya rasa mudah nak derma. Tapi kalau saya PT tak ada, saya rasa susah. Memang bodoh. Memanglah, tapi PT banyak memanglah. Nah kita senang sikit nak derma, tapi PT tak ada nak derma ke mana. Mungkin dia tanya lain kot. Mungkin dia tanya masa kita susah, kita ada derma. Kedak kau. Tak itu dah. Masa saya banyak duit, saya mudah nak derma. Kalau duit saya sikit, saya berasa susah nak derma. Memang tak hakik ni. Ada juga soalan gini. Betul tak haram letak suatu atas mushaf Quran? Betul. Baca dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar sebut dengan jelas haram letak benda-benda atas Quran. Melainkan benda tu untuk manfaat Quran. Seperti ni Quran kita pun letak surat khabar pasal takut tahi cicak kena. Tak apa. Ni Quran kita tutup dengan plastik takut kena hujang. Tu lain. Ni Quran pelayar, anak kunci kereta, cermin mata. Nak orang waisang. Betul ke kalau kita buat pengumuman dalam masjid tentang barang hilang, Allah tak akan balikkan barang itu? Jawabnya tak betul. Yang dilarang ni ialah ketika orang sedang beribadah. Orang sedang beribadah duduk sibuk. Barang aku mana, beg aku mana, BT aku mana. Mengganggu orang beribadah. Jadi bila orang nak buat announcement, dalam keadaan yang ramai ini, maka ulama-ulama berijtihad dibenarkan. Bukan tujuan nak mengganggu orang beribadah. Haram tak kalau kita ikut golongan Wahabi. Wahabi ni bukan golongan macam Syiah yang puja, golongan yang ekstrim. Faham? Melampau-lampau. Dan golongan yang ada benda yang khilaf, nampak ditekankan sangat, benda yang wajib dibiarkan. Nampak? Dalilnya mereka sibuk duduk larang orang baca kunut subuh, larang orang apa benda ni kata sadaqallahul azim, larang orang kata sayyidina dalam selawat, benda khilafiah. Larang orang baca talqin. Faham? Benda-benda ni pada pandangan pendapat imam-imam yang berbeza. Jadi bukan benda mungkar. Bila kita larang benda yang bukan mungkar, tanda kita ni bodoh. Faham tak? Kemudian benda-benda yang ijma' ulama' haram, tidak larang pula. Macam kasino, tidak bunyi. Kilang-kilang arak, dia diam. Menteri-menteri melakukan maksiat depan mata, tidak berani tak tu. Ini jelasnya Wahabi nampak bukan berjalan atas dasar sebenar, nak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adakah sesat kalau dak ikut imam mazhab Pak, hanya ikut hadis dan Quran? Jawabnya tak apa ikut hadis dan Quran, tak ikut mazhab dengan syarat mu ulama. Faham? Dah kita ulama dah. Dak. Faham? Baca alif betul pun selerak tabak bunyi. Lepas tu nak ikut Quran, dia muti tak Quran. Faham? Ngaji nahu dak habis. Baru 6 tahun tempoh lagi. Baru 3 tahun nahu tempoh dah. Dah nak faham Quran. Nak faham Quran kena mendalami ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu ma'ani, ilmu bayang, ilmu isti'arah, ilmu tashbih. Tu nak? Ilmu lughat Arabiah. 12 ilmu kena mahir baru faham Quran. Tak payah ambil pendapat ulama. Faham? Tu pun kena tahu pandangan-pandangan, iaitu tafsir-tafsir Rasulullah. Kemudian tafsir para sahabat. Lepas tu pandangan yang berbeza berlaku di kalangan sahabat.
Kemudian kena hafal hadis lebih kurang 500 hadis serta dengan sanad. Dah boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Balik Mesir salah lagi baca kitab. Hak PN baca Isin, Isin baca PN. Betul tak? Ni masalah. Nah, imam tu hak ngajar di nu jadi Syekhul Azhar tu, bapa ulama tu. Nak ikut pandangan mazhab. Ikut. Ni Aceh ni kecing tak buih lagi. Faham tak? Beci aku. Pandai sungguh tak apa. Ikut Quran hadis. Kalau kita solat, lepas tu kita sujud. Lepas tu nampak belakang masa sujud. Sah tak solat? Tak apa belakang, jangan nampak bawah daripada pusat kat lurah ni. Faham? Balik sekarang, kita ambil pen kita toreh ni. Biar bulat. Daripada pusat ke belakang. Dengan magic. Pemenang tak apa. Tak? Kita pun tengok di cermin. Kat mana belakang yang kata bawah pada pusat. Maka ulama kata bawah pada pusat ni, hak tu kira aurat. Faham? Tak dapat lurah. Belakang sikit, atas sikit pada lurah ni nampak. Tak sah dah semayang. Faham? Kalau kita solat, tapi bacaan solat tak betul. Tengah belajar, sah atau tidak? Jawabnya kalau mu sedang belajar, dimaaf kalau tak betul. Tapi kalau mu tak belajar, baca betul, sah. Tak betul, tak sah selalu. Jadi maaf, salah baca hanya diberi kepada orang yang sedang belajar. Kalau kita kecing, lepas tu sudah kecing, kita kena terang air kecing supaya keluar perhabis untuk sah solat. Atau kita basuh macam biasa, sudah bersih. Memadai ke macam mana? Soalan terakhir ditanya tentang istibrak. Yang ni lepas siapa-siapa yang kecing, lepas pada kecing, sunat dan wajib hukumnya istibrak. Dia ada dua hukum. Pertama sunat, kedua wajib. Siapa yang sunat, dia kecing, lepas dia basuh kat gigi, dia bergerak ke sana kemari, tak tubik dah air kecing. Maka orang ni sunat istibrak. Pernah mana istibrak? Berarti pastikan keluar habis. Itu istibrak. Masih dia kecing, keluar air kecing. Bila berhenti dah kecing, dia ada sikit lagi dalam. Faham tak? Macam kita pahit rumah, kita tutup. Pahit kan? Tubik lagi, tak dah lah. Nak. Tapi dalam pahit ni ada lagi. Kalau kita jetik, jatuh tak? Jatuh lah. Jenis kalau hak jetik tak jatuh dah, sunat, dia pastikan jatuh. Jenis yang kalau dia tak istibrak, dia tak buat, maka kat gigi dia rokok sujud memang tubik. Hak tu wajib istibrak. Istibrak ni bahasa Arab, Melayu benda tak? Melepaskan diri atau membersihkan betul-betul, jangan beri keluar lagi. Jadi banyak meseng istibrak, kau pandailah apa cara pun, jangan mudarat sudah. Di antaranya duduk bangun, pakcing duduk bangun, dia pun nitik dua titik, basuh. Di antaranya berjalan pusing kat tula. Dah kita jalan kawan dalam tandas. Orang dulu dia jalan. Yang mudah dua cara. Yang pertama reheng. Faham? Pak Puang pun tengok tak kita. Kau reheng kamu dah. Mana aku nak kucing. Dia reheng tak kucing. Jadi reheng ni dia memang keluar kucing. Pasal dia gegar habis ni. Dalam saluran air pundi kucing itu. Balik ke rantai kucing ni. Kucing habis dah. Buat gitu. Jangan slow. Dah lebih itu. Boleh kira buat slow. Nak kuat takut orang dengar. Kuat gitu. Tubik. Waktu kita dulu masa bodoh dulu mana ayah haji masih dalam bilik dalam tandas reheng. Benda duk luar tak reheng. Dia tengok. Dak tengok dia kecil, tengok dia masuk dalam tandas. Dalam tandas lama dengar cucuk bunyi. Rupanya baru jumpalah kitab sunat berdehem. Dia keluar. Cara yang kedua ni, tarik bawah ni. Dia ada orang cing. Pegang gitu, cuk tolak. Dia akan keluar. Jangan banyak kali jadi pasal lain. Tak sekali je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana.